Ya, Mutakhir, ini kami banyak membicarakan tentang kos sara hidup dan pastinya dikaitkan juga dengan inflasi di mana kenaikan harga barangan keperluan ini semakin memberikan beban. Namun apa yang ada kalanya kita terlepas pandang realiti inflasi ini dan juga cabaran ekonomi ini sebenarnya disebabkan oleh proses urbanisasi perbandaran. Ia lebih geruh, ia lebih besar, ia lebih mencabar apabila berlaku di tengah-tengah bandar. Fenomena yang kita sebut sebagai miskin bandar itu semakin menjadi satu cabaran yang perlu ditangani oleh kepimpinan kerana semakin ramai yang mula berhijrah ke bandar. Untuk tujuan itu, kita memberikan suluhan kepada isu berkait tentang miskin bandar dan apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Tetamu saya pada malam ini tentunya Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim bersama menemani. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum. Ya, betul ke mukadimah itu? Maknanya realiti miskin bandar ini semakin menjadi satu cabaran. Semua cabaran bagi saya. Semua kita ada cabaran dan cabaran ini kita kena selesaikan. Sebab semua perkara yang ditimbulkan oleh pelbagai pihak, pelbagai perkara, kita kena ambil benda itu sebagai serius dan kita kena cuba selesaikan. Jadi termasuklah di antaranya kemiskinan di bandar ini. Jadi tapi rakyat kena dapat angka yang sebenarnya sebab angka itu akan menggambarkan usaha kita untuk membasmi kemiskinan. Contohnya macam di Kuala Lumpur ni, di wilayah persekutuan lah, Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya, miskin tu kita ada 6,300. Ya, 6,300. Kemudian di BKL 4,433. Kemudian Labuan 1,819 dan Putrajaya 48. Tetapi dalam miskin tu kita ada miskin tegar. Jadi miskin tegar kita ada KL ada 2,338. Kemudian Labuan 453 dan di Putrajaya kosong. Putrajaya dulu ada 16. Tapi kita boleh selesaikan dengan cepat supaya pendapatan untuk miskin tegar itu ialah RM1,110. Dia lepas itu dia akan masuk miskin. Miskin pula pendapatannya ialah RM2,216. Ini yang ditetapkan di bawah IKC, iaitu untuk menentukan miskin dan juga miskin tegar. Dan ini adalah cabaran bagi kita. Kita akan buat yang terbaik untuk membolehkan miskin tegar di wilayah ni supaya mereka dimasukkan bawah kategori miskin. Tapi kalau oleh kerana tidak ada penyelarasan perangkaan, menyebabkan kita tak dapat gambaran sebenar yang berlaku. Tapi bila saya hubungi semua agensi, terutamanya Baitul Mal dan juga kebajikan masyarakat, kita lihat jadi penyelarasan yang kita terima itu menunjukkan bahawa tidak ada miskin tegar lagi. Cuma kita itu akan, di mana? Di wilayah persekutuan. Cuma kita akan isiakan secara resmi akhir bulan ini. Bahawa dari segi miskin tegar, kita tidak ada miskin tegar sebab kebajikan masyarakat dia boleh bagi sampai RM500 gitu. Dan Baitul Mal dia boleh bagi di antara RM500 ke RM1,000. Jadi biasanya dia akan bagi RM700. Mana kata 700 campur dengan 500, 1,200. Padahal untuk melepasi kemiskinan tegar tu mereka hanya melepasi 1,110. Tapi dalam hal ini juga kita lihat banyak sumbangan yang dia bagi tiap-tiap bulan. Macam Baitul Mal dia bagi bulanan. Tiap-tiap bulan dia bagi bantuan makanan 150. Dan di BKL pula bayar maintenance untuk PPR dan juga PE ni kita bayar. Kita bayar. So sudah tu 200 lebih. Dalam masa yang sama agensi-agensi lain lah. Jadi ini adalah untuk orang Islam ni kita menggunakan Baitul Mal. Untuk orang bukan Islam kita menggunakan Yayasan Wilayah Persekutuan yang mana sumbangannya ialah daripada di BKL. Jadi kita ambil perhatian secara serius supaya kita boleh selesaikan masalah ini. Dan lepas itu kita lihat pula anak-anak daripada keluarga ini. Kemudian di kalangan orang miskin itu kita nak tengok miskin yang produktif dan tidak produktif. Selalunya warga emas yang tinggal berdua-duaan tu mereka tak mampu memberi sumbangan
apa-apa lagi. Jadi pendekatan kita berlainan, dan bagi mereka yang miskin tapi masih boleh bagi sumbangan kepada kehidupan ni, kita bagi pendekatan yang pelbagai lah. Itu sebab kita galakkan bebas niaga. Kita bagi lesen percuma sampai habis tahun ni. Kemudian maintenance untuk bangunan pun juga agak tinggi, tapi semua kita bagi percuma lah. Jadi kalau melihat pada aspek ini, dari segi pendapatan mereka sudah melepasi garis kemiskinan. Sekarang ni kita nak tengok yang terbaru ni, bagaimana mereka nak masuk ke melepasi miskin. Jadi miskin ni 2216 ni dia mesti ada pendapatan yang demikian rupa untuk dia keluar daripada garis miskin. Dan insya-Allah saya rasa semua ni boleh kita capai dengan cepat dan terdekat dengan beberapa pakej ransangan dan juga pakej ekonomi yang telah diutarakan oleh kerajaan. Kita dapat memanfaatkan di wilayah persekutuan. Dan kami semua di wilayah ini, saya, Timbalan Menteri dan juga semua KSU, Datuk Bandar, CEO Putrajaya dan juga Labuan, kita memberi perhatian yang serius kepada perkara ini. Garis kemiskinan yang disebut sebagai 2216, Datuk Seri sebutkan itu tadi. Adakah itu hanya terpakai untuk Kuala Lumpur ataupun ketiga-tiga wilayah persekutuan yang ada? Seluruh negara. Seluruh negara. Dan ada orang menyebut bahawa seluruh negara ni mungkin tak sesuai kerana ada kawasan yang harga barangnya tinggi dan ada kawasan ni harga barang di Kuala Lumpur tinggi dan sebagainya. Kita kena ingat dalam keadaan rangkaian ekonomi yang ada sekarang ni, banyak barangan yang dihantar ke KL oleh semua pihak, betul KL yang akan edarkan. Jadi kalau nak ikut keadaan itu, sebab kalau kita kawal betul-betul, harga barangan di KL ni setengahnya mungkin lebih rendah. Contohnya macam di Putrajaya, harga ayam tertinggi itu RM9.16. Padahal harga yang ditetapkan adalah RM9.40. Tapi pada hari ini harga ayam di Putrajaya adalah RM8. Jadi dia lebih rendah pula daripada kawasan lain. Dan di KL pun kita sudah cek harga tadi, RM8.12, RM8.20 di berbagai pasar. Tetapi kita akan turunkan lagi harga barang utama ni dalam bentuk bagi gerai-gerai premis yang dipunyai oleh DBKL, kita akan sedang berbuat sesuatu untuk membolehkan peniaga boleh menurunkan lagi harga barang. Ini mesti kita buat sebab KL ni adalah tempat tumpuan aktiviti ekonomi. Kalau tempat ini jadi mahal, jadi sudah pasti orang lari pada kita. Kita nak bagi jadi KL ni bukan orang tertumpu kerana aktiviti lain, tapi dalam masa yang sama kita nak pastikan supaya barangan rendah dan kalau boleh harga makanan juga dapat diselarakan. Hari ini kita berbagi tugas saya dengan timbalan saya untuk kita bagi perhatian secara terperinci supaya masalah ini bukan setakat disebut ataupun retorik dan sebagainya, tapi kita selesaikan. Banyak juga orang ambil kesempatan, kononnya ada beberapa isu di KL ini, ada masalah dan sebagainya, jadi orang ambil kesempatan tanpa dia mengetahui keadaan sebenarnya. Jadi dia boleh berbuat demikian, tapi akhirnya kebenaran akan terselah juga. Contohnya macam isu Sungai Baru, Kampung Baru. Jadi orang ambil kesempatan macam-macam. Tetapi kita ada final meeting besok dengan tuan punya 37 orang tu. Kita akan final meeting besok dan lepas tu saya akan serlahkan kebenaran. Tapi kadang-kadang ni kalau orang tembak, kita jawab tembak, jadi dia tak dapat kita rangkumkan satu kesimpulan bahawa inilah sebenarnya yang akan berlaku. Jadi kita cuma kita berharaplah, tapi netizen ataupun lah masing-masing punya pandangan. Kadang-kadang juga penglibatan parti politik, mereka boleh berbuat apa mereka suka, tapi kita akan menyerlahkan kebenaran dalam pelbagai bentuk. Termasuklah di universiti dan sebagainya. Kita akan serlahkan kebenaran. Kita tak nak retorik cakapan yang berlebihan itu akhirnya yang rugi rakyat. Kita nak tengok bagaimana cara kita nak selesai. Setakat suruh kita kena selesai masalah ini, masalah itu. Nak suruh boleh. Tapi bagilah caranya. Dia kalau dah pandai, bagilah caranya bagaimana nak selesai. Tapi setakat nak suruh kita mau harga barang turun, dia tak beritahu pun untuk macam mana kita nak buat. Tapi kita ada pendekatan kita. Ini premis di BKL, Putrajaya, Labuan, kita ada
pendekatan kita untuk membolehkan harga barang itu diturunkan. Kita berkorban sikitlah bandaraya dengan tidak membebankan kerajaan. Jadi Bandaraya, Putrajaya dan juga Labuan, kita akan cari jalan supaya kita dapat perturunkan harga barang tu dengan tidak membebankan kerajaan. Sekarang ni ada program kita. Panjang sikit tak apa? Okey, terima kasih lah itu. My Grocer. My Grocer ni hanya ada buat di BKL saja. My Grocer ni ialah menurunkan menjual barang lebih rendah daripada harga pasaran. Contohnya ayam kita bagi subsidi RM3. Ini kita kita akan bagi kupon kepada PPR dan juga miskin. Dan mereka datang. My Grocer ni ialah kita jual pelbagai jenis barang makanan dan juga sayur-sayuran. Jadi ini harga yang telah disubsidikan. Harga ni memang murah lah. Termurah di Malaysia ni yang paling murah lah. Tapi ini My Grocer ni yang di mana truk kita akan pergi menjual seminggu 2 kali ataupun 3 kali di tempat-tempat yang kita tentukan. Kita beri kupon dan mereka beli barangan harga yang telah disubsidikan. Hari ini pun kerajaan belanja lebih kurang 6 juta setahun. Tetapi pendekatan yang berikutnya ialah saya nak libatkan swasta, NGO supaya kita sama-sama membantu mereka yang memerlukan. Kalau pendekatan diambil untuk bekerja bersama-sama memberi kebajikan seperti yang disarankan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di bawah Keluarga Malaysia, saya kita boleh selesai masalah. Tapi kalau beramai-ramai untuk nak cari pasal, nak bergaduh, yang kita dapat pergaduhan. Tapi kalau kita nak cari perdamaian, kita dapat perdamaian. Kita nak selesaikan masalah ekonomi, kita buat pendekatan untuk menyelesaikan masalah ekonomi, kita boleh selesai. Jadi di zaman diorang kata dekat pilihan raya ni, terlampau ramai pembicara retorik yang tidak berasaskan kepada kenyataan. Ada kenyataan? Boleh. Dan saya pun bersiap siaga untuk menghadapi siapa saja, termasuk FB Live yang saya buat tiap-tiap minggu ni supaya kita berdepan dengan fakta. Dan kalau ada kes-kes yang memerlukan penyelesaian, kita selesaikan. Sekarang ni saya bagi nombor telefon saya supaya semua orang ambil nombor telefon dan saya ada beritahu untuk melihat pothole, jalan-jalan berlubang ataupun jalan yang tidak rata. Tadi saya dapat pandangan daripada seorang ahli parlimen, dia kata jalan di KL ni sudah jadi macam tidak smooth lah, licin, berbonggol-bonggol kerana banyak itu saya setuju pembangunan. Saya kata ini adalah merupakan keutamaan saya. Sebab setengahnya mungkin saya tak dapat maklumat. Jadi saya beritahu di BKL di mana jalan yang kita hadapi masalah kena perbaiki. Dan ini kita tidak tunggu besok dan pasukan yang memperbaiki jalan ni akan buat kerja serta-merta. Tapi kalau dia orang tak buat kerja, kena lapor kepada saya. Sebab saya kadang-kadang tak dapat maklumat. Kita suruh pergi buat kerja, mungkin dia tak buat kerja. Cuma sekarang ni maklumat yang saya dapat ialah bila saya stationkan pegawai di semua tempat-tempat hotspot banjir ni, dia orang komplain. Kenapa pegawai letak di sana? Kan? Dia orang komplain masa tak hujan. Masa hujan, dulu komplain masa hujan tidak ada pegawai. Bila kita letakkan pegawai, dia kata, tunggulah masa hujan hantar pegawai. Saya berdasarkan kaji cuaca. Jadi kalau panas, petang dia kata hujan, kita letakkan pegawai daripada pagi. Jadi kita nak pastikan banjir kilat yang telah diheboh-hebohkan dengan secara seronoknya oleh pemedatu retorik dah tak berlaku. Saya bukan nak kata apa, dia tak ucap terima kasih pun. Kalau ada sikit banjir kilat, dia hentamlah. Tapi bila kita selesai masalah banjir kilat, dia kata, ini kenapa menteri letakkan pegawai-pegawai di BKL, kembalikahlah mereka kepada kerja asal. Mereka tetap bekerja di tempat masing-masing. Ini adalah masa tambahan mereka. Mereka bagi sukarela sebab mereka juga kerja dan cari makan di BKL. Mereka juga nak bagi sumbangan kepada rakyat. Datuk Seri, banyak yang dibicarakan tadi. Menariknya kerana kesediaan Datuk Seri untuk engage berdepan dengan FB Live. Dan juga saya kira Datuk Seri langka, rare memberikan nombor telefon kepada rakyat semua untuk pothole ni. Saya sebagai rider Datuk Seri, saya ada pengalaman dan nak mengadu nantilah di luar. Cuma soalan saya menarik tadi, saya nak selesaikan isu berkait tentang miskin bandar ini tadi. Apabila Datuk Seri mengatakan hari ini harga ayam di Putrajaya RM8.
Ya. Saya terdengar tadi seperti antara kaedahnya dengan mengurangkan sewa. Jadi adakah harga ini akan mapan, sustainable, kekal ataupun ada faktor-faktor lain, dan mengapa tidak berlaku hal yang sama di misalnya di Labuan dan di Putrajaya, maafkan, KL. Kerana ini berlaku di Datuk Seri akan menjawab selepas kita berehat seketika. Diteruskan kesetiaan anda. Ya. Kat luar. Ni Kilang. Ni, dengar ni. Untuk dapatkan sepaket minyak masak ni, akak kena beratur punyalah panjang. Lepas tu kena belajar RM50 untuk dapatkan sepaket minyak masak. Mana boleh, Kak? Tak boleh lah. Salah tau. Akak tahu tak, kalau jadi macam ni, akak kena buat laporan dekat Izzat Adu KPDN HEP. Oh, ya ke? Inilah masalahnya ni. Ramai orang yang tak tahu tau. Sebenarnya, Kak, bermacam-macam jenis tau kesalahan yang boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Akak tengok ni. Jenis kesalahan yang boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 tertakluk pada barangan kawalan, menyorok, memusnahkan barang dengan tujuan mewujudkan kekurangan bekalan, menyimpan barang dengan niat penyelewengan, memiliki barang tanpa permit lesen yang sah, menjual melebihi harga kawalan dan had yang dibenarkan, meletakkan syarat jualan yang menyalahi undang-undang. Laporkan ke IZADU KPDN HEP di talian 019-279-4317 019-8488-000. Akak faham tak apa yang Kilang kongsikan tu? Faham. Okey, sekarang ni akak kena pergi buat laporan. Lepas tu kita sebagai pengguna, kita kena cakna dan jangan biarkan penjual tindas kita. Gila faham tak? Kilang faham? Akak faham tak? Faham? Sehingga dikatakan di pekan-pekan di sempadan Siam, tak putus bekalan minyak subsidi kita dijual di sana dengan harga sampai RM7, RM8 satu kilo. Dan dijual berkatun-katun dalam box. Artinya bukan penyelundup kecil. Kalau dia datang dalam bentuk box yang belum buka lagi, artinya dia datang direct daripada kilang-kilang yang membuat packaging. Kita juga sudah membuat penyiasatan dan mendapati ada keterlibatan pihak-pihak tertentu. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi supaya petani-petani ataupun peternak-peternak dapat menerima kemudahan ini tanpa banyak masalah. Antara yang telah diperbaiki, yang telah dilaksanakan ialah termasuklah membenarkan bayaran pendahuluan tuntutan khususnya bagi peternak-peternak kecil dan sederhana. Kerana mereka diberikan peluang untuk mendapatkan bayaran pendahuluan sebelum tuntutan penuh diperolehi. Inflasi global, terutamanya di negara-negara industri dan di negara-negara maju sedang meningkat secara agresif. Dan bank-bank negara di negara-negara tersebut sedang membuat adjustment, termasuk dalam adjustment OPR mereka secara agresif, dan itu akan membawa impak juga akhirnya kepada negara kita. Maka langkah-langkah proaktif untuk mempertingkatkan ketahanan ekonomi negara dan juga untuk mempertingkatkan keupayaan kita menangani ataupun mengawal inflasi menjadi semakin mencabar, semakin mendesak, dan menjadi tanggungjawab pada jawatankuasa ini untuk terus mengambil langkah-langkah proaktif, bukan saja soal mengawal inflasi tetapi juga untuk kita memastikan impak negatif inflasi kepada rakyat, terutamanya kumpulan rentan ataupun kumpulan yang vulnerable, itu sentiasa diambil kira.
Anda menyaksikan ini secara langsung Bicara Naratif dan saya menemani Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syed dan Kasim Menteri Wilayah Persekutuan. Menariknya dengan Datuk Seri, di luar ruang udara ini banyak maklumat-maklumat tambahan yang kalau boleh saya nak susun untuk kita masukkan semula dalam perbincangan ini. Cuma tadi sebelum kita berehat Datuk Seri, saya timbulkan isu ataupun persoalan berkait tentang katanya hari ini ayam di Putrajaya RM8. Dan saya terdengar tadi antara alasan ataupun bagaimana ia dilakukan adalah dengan mengurangkan sewa. Apakah itu semata-mata faktor yang membawa kepada RM8 ini dan mengapa hanya di Putrajaya? Mengapa kita tidak mendapat pasaran harga sebegitu di wilayah persekutuan yang lain? Okey. Dia macam ni. Yang di Putrajaya ni bukan lagi harga sewa premis. Itu belum lagi ni. Ini baru di peringkat kita bagi kemudahan kepada penjual ayam ni, kemudahan kepadanya termasuk tempat sembelih dan sebagainya, menyebabkan dia sebab harga ayam hidup ni murah, dia reban murah. Jadi sekarang ni kalau dia dapat sembelih sendiri dan proses sendiri, sudah pasti dia jual murah. Dan kalau saya bincang tentang penurunan harga sewaan, mungkin benda ni akan turun sampai RM7.50 sen. RM7.50 RM7.50 untuk di di Putrajaya. Di KL pun juga ini kita sedang memantau, tapi kita akan bincang dengan mereka untuk menurunkan harga di tahap yang apa yang berlaku di Putrajaya. Kita tahu di Putrajaya ni masa harga diumumkan harga RM9.40. Putrajaya masih RM9.30 macam tu. Tetapi hari ini dia dapat turunkan RM8 dan kita berjaya akan turun sampai RM7.50. Di Kuala Lumpur pun harga sudah turun. Tapi saya tak dapat bagi maklumat malam ini. Tapi saya nak beritahu bahawa usaha sedang dibuat untuk menurunkan harga barang makanan dan juga lain-lain lagi. Sebab kita tak boleh ambil kesempatan dalam keadaan KL ni tempat tumpuan ramai. Dengan itu kita ambil kesempatan untuk menaikkan harga. Tak boleh. Harga mesti harga yang adil, ataupun harga orang kata lepas PKP ni harga akan nak cover kos yang 2 tahun tu, maka harga tinggi dan sebagainya. Tak boleh. Kita mesti ikut harga yang fair lah dengan izin. Jadi dengan itu orang terus datang ke sini. Tapi yang paling penting ialah sebab tajuk kita miskin tegar ni, sebab kita angka miskin ni ialah 6,300 di KL. Betul. Di wilayah persekutuan. Semua. Tetapi di KL sendiri kita memberi maintenance percuma kepada penyewa di PPR kita. Kita ada PPR dan juga PA. Kita bagi maintenance percuma. Yang mana kos kita ialah 9.4 juta sebulan. Jadi di rumah PPR PA ni kita bayar insurans dan juga maintenance. Jadi bukan untuk miskin yang telah diberi angka. Ini berdasarkan rumah kita. Kita ada rumah PPR dan juga rumah PA ni. Yang jumlahnya PPR lebih kurang 40,000 dan juga rumah PA ni lebih kurang 20,000 begitu. Jadi kita dah jual 19,000 kita dah jual. Jadi yang semua jumlah ni ialah 61,000. Hak ini bila kita kata miskin, orang yang tidak senaraikan kemiskinan tu bila mereka sewa rumah kita, kita cas RM126 ya. Jadi kita masukkan mereka miskin. Dan walaupun miskin kita 4,433 di BKL, tapi Baitul Mal memberi bantuan kepada keluarga miskin ini kepada 26,000. Kebajikan sendiri bagi dalam 12,000 lebih. Dan bantuan mereka ini adalah dalam bentuk RM500 ke RM700 dan juga RM1,000. Ini kita lihat bantuan untuk kos hidup ni sudah berada di tahap yang cukup hebat kita buat. Dan kita nak bagi penekanan lagi supaya orang yang miskin ni mereka mendapat pembelaan yang hebat dan dahsyatlah daripada pihak kerajaan. Datuk Seri, saya tertarik tadi ada Datuk Seri menyebutkan bahawa kita akan boleh menyelesaikan miskin tegar ni lebih awal daripada unjuran nasional. Dan kedengarannya kerana dalam senarai Baitul Mal ada lebih 26,000, senarai kebajikan ada lebih 12,000. Bererti tabungan-tabungan yang ada ini membantu mereka ini untuk keluar daripada status tegar pergi kepada miskin. Adakah ini benar? Ini pun sudah berlaku sekarang. Cuma penyelarasan angka dan kita tahu bahawa
angka ni daripada pelbagai pihak ni kita kena selaraskan. Angka di BKL kita ada, angka Baitul Mal ada, angka Jabatan Kebajikan Masyarakat ada. Angka ni harus diselaraskan. Bila kita telah bentuk Jawatankuasa Basmi Miskin Tegar dan juga Miskin. Saya sendiri pengusikan dan kita penyiasat angka ni saya ingat kita akan dapat dalam masa terdekat. Kita akan umumkan nanti bahawa tidak ada lagi miskin tegar di wilayah persekutuan. Cuma mereka ni masuk dalam kategori miskin. Kategori miskin juga kita meletakkan matlamat untuk capai dengan secepat mungkin. Sebab yang paling penting ialah kita bukan mengambil pendekatan ini dekat pilihan raya. Ini kita telah bekerja lebih awal lagi. 100 hari kecapaian saya pada tahun sudah 3 bulan tu, ini yang kita bagi perhatian. Dan akhirnya kita dapat kejayaan sedikit demi sedikit. Itu sebab sekarang ni happiness index, indeks kebahagiaan. Orang yang paling happy sekali di Malaysia adalah orang wilayah persekutuan. Kemudian diikuti oleh orang Putrajaya. Lepas tu saya tengok Labuan dan yang keempat Perlis. Jadi happiness index ni kita lihat yang paling tinggi ialah di wilayah persekutuan. So ini semua ni kita ambil kira untuk membolehkan kita bagi pembelaan kepada macam saya kepada rakyat Malaysia dan juga warga wilayah. Datuk Seri tadi ada menyebut soal 2 kategori bila kita cuba untuk melihat kelompok miskin-miskin tegar ni yang produktif dan tidak produktif. Ada disebut sedikit bantuan untuk perniagaan. Mungkin elok kita lihat secara lebih terperinci. Produktif ni apa bentuk programnya, yang tidak produktif ni apa bentuk program untuk bantuan kepada mereka. Okey. Kita awal tahun dulu kita isytiharkan bantuan kepada orang muda. Kita nak bagi kios dan juga lesen percuma kepada orang muda 1,000 orang. Yang ni kita kena capai matlamat tu. Waktu bulan 12 ni kita kena capai matlamat. Jadi supaya mereka orang muda ni boleh berniaga, kita bagi kios. Dan dalam masa yang sama, mereka yang miskin ini bagi orang Islam, dia dapat bantuan perniagaan daripada Baitul Mal. Kemudian Yayasan Wilayah Persekutuan juga bagi kepada semua pihak. Jadi bantuan perniagaan ni kita akan bagi, tetapi yang paling penting ni kalau kita bagi kios dan lesen, itu yang paling susah sekali ya. Yang paling susah sekali adalah lesen sebab kita tak boleh bagi semua tempat. Yang keduanya kios yang apa tu? Kios tu dia mahal sedikit lah, mungkin dalam 35,000 begitu, yang ada dia pakai solar boleh dan lain lagi lah. Jadi hak yang tu kita nak pastikan supaya kehadiran orang muda dengan hebat dan dahsyat. Jadi ini adalah bantuan perniagaan. Jadi lagi sekali ialah penyelarasan angka lah. Jadi kita nak tengok Kementerian Usahawan bagi berapa ni, ini kena berlaku penyiasatan angka. Dan di BKS ni melalui Yayasan Wilayah bagi macam mana. Tapi sekarang ni kita mengenal pasti tempat. Yang paling penting tapak tu. Kalau kita suruh dia berniaga, tapak tak strategik, tak bagus. Kios ni adalah kios yang tempat tu tak boleh berniaga. Untuk orang lalu lalang. Kita buat kios yang semi permanent supaya mereka boleh berniaga. Jadi tiba-tiba kita tengok tempat laluan tu, kita bagi lesen, itu kebanyakan orang muda. Dan kita harap lesen mereka tidak dijual kepada orang asing lah. Kita harap usaha kita kurang-kurangnya kita dapat capai kejayaan 90% itu kejayaan lah. Akan berlakulah juga loophole orang yang menyalahgunakan lesen dan sebagainya. Tapi yang paling penting ialah target kita untuk memberi peluang kepada orang muda berniaga ni penting sebab mereka ni pelapis kepada usaha negara di masa akan datang. Itu yang produktif. Yang tidak produktif. Yang tidak produktif ni dia ambil ni, pendekatan ni dia ambil oleh agensi lah, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga di BKL serta Yayasan Wilayah. Jadi mereka ni mereka warga emas, kadang-kadangnya mereka suami isteri, itu ya mereka tak dapat bagi sumbangan yang tertentu lah. Macam kita nak buat katakan ini nak bagi pendapatan tambahan, mereka kena terlibat dengan jahitan, pertanian bandar dan sebagainya. Mungkin mereka tak dapat. Tapi hak itu tak apa, kita teruskan bantuan kita sebagaimana yang telah ditentukan. Tapi yang produktif ni, itulah kita ketengahkan. Termasuk memberi lesen kepada mereka. Lesen ni kadang-kadang kita keluar sampai katakan 3,000. Tapi bukan 3,000 orang berniaga. Kadang-kadang ada tu orang 4 lesen pun dah. Adakah itu dibenarkan? Bukan, dia menggunakan nama-nama lah. Kerana kebanyakan mereka ni terlibat dengan
perniagaan macam pasar malam. Jadi kita jadi bagi dia kepada beroperasi 2-3 tempat, nama yang macam-macam. Jadi setengahnya memang nama dia, tapi dia berbagai tempat lah. Dan dia menjadi usahawan pula. Ada yang telah menjadi usahawan yang hebat. Saya kata, kamu berniaga di mana? Saya berniaga di 4-6 tempat dah. Tapi dia tak bohong, dia cerita betul. Saya diamlah, kita baguslah, usaha terus. Tapi sebab dia nak berniaga ni bukan dia senang, dia nak kena letak orang, keluar modal dan sebagainya. Jadi usaha gigih di pelbagai pihak ni disantuni. Kita tak nak usaha gigih tu kita menghukum mereka. Oh, kamu ada 6 lesen dengan itu kamu dihukum. Tak. Kita nak tengok sejauh mana benda tu berlaku dan kita kena santuni. Supaya dia jangan hilang semangat untuk berniaga, bekerja untuk hidup. Kita tak mau bahasa-bahasa tinggi. Orang kata, ini kita dah minta. Kita tak nak bahasa tu. Kalau jumpa saya tak perlu bahasa tinggi. Cakap elok. Datuk, tolonglah nak minta. Cukup. Jangan bilang, Datuk ni kami telah minta berlama-lama tapi tidak dapat. Ini susah lah berbicara kat saya. Sebab dia jumpa dengan Datuk Seri, dia kena cakap. Cakap elok, kata bahawa kami ni perlukan potongan, Datuk. Kami nak berniaga tempat ni. Cakap elok. InsyaAllah boleh dirundingkan. Tapi kalau mari bersyarah bersembur kat muka kita, tak bagus lah kan. Jadi setengah orang berhati-hati cara bercakap. Itu ialah cara komunikasi untuk kita mendapat manfaat. Kalau kita hanya nak pergi bersyarah, kita pergi bersyarah tempat pemerintah tu okeylah. Tapi kalau untuk tujuan kehidupan yang lebih baik, buat cara elok lah. Tapi jalan berlubang ni boleh bersyarah. Kalau kita Datuk ni jalan berlubang tak berhenti, boleh bersyarah tu. Saya akan ambil tindakan serta-merta. Tapi hak yang lain tu nak bina kehidupan tu, saya nak kena supaya bila dia berniaga esok, dia kena cakap lembut dengan orang. Sila makan. Tapi kalau dia cakap kasar, kita nak pergi kedai dia, rasa takut kan. Datuk Seri, saya seingat saya 3 kali Datuk Seri bangkitkan tentang perkongsian data, pengkalan data ini. Dan dalam pengalaman saya menemu bual, bukan hanya soal kementerian wilayah, banyak kementerian memberikan komen yang sama. Ada masalah dalam konteks akses data ni. Bagaimana dalam kerangka kepimpinan Datuk Seri boleh kita bereskan isu data khususnya kemiskinan ini, sebab hampir semua menteri mengadu benda yang sama. Data tak bagus, data tak tepat, data tak menggambarkan. Bagaimana kementerian menangani ini? Yang lain tu saya pasal dosa semua, saya itu pandangan mereka lah, mereka berhak buat demikian. Tapi di wilayah saya sedang perincikan. Saya tak nak biar apakah sebenarnya kita kata orang miskin, apakah sebenarnya itu ada kemiskinan macam gelandangan. Kita pergi perhatian, saya bagi terperinci satu demi satu, tidak ada orang tertinggal. Macam dekat Raya Korban ni ada satu orang komplain, dia dekat Jalan Raja Buk, dia kata dia tak pernah dapat bantuan lembu korban, dia telah dipinggirkan. Saya serta-merta suruh dia orang pergi dan uruskan supaya dia dapat lembu korban dan bantuan dapat korban. Tapi dia ni selalu SMS lah, bukan ni. Jadi ada orang yang selalu, ada orang yang dari masa ke semasa. Tapi saya nak beritahu bahawa sampai ke tahap itu kita bagi perincian. Dia tak dapat lembu korban, dia terpinggir. Sebab pada pandangan semua orang mesti dapat lembu korban. Jadi tak apa. Datuk Seri, kita akan sambung lagi seketika nanti selepas kita berjeda seketika. Jadi teruskan kesian anda. Satu logo yang menunjukkan bagaimana kembang daripada kecil ke arah yang lebih besar, yang menggambarkan bagaimana kita komited untuk terus maju ke hadapan dalam suasana yang mencabar. Satu logo yang juga menunjukkan tentang keberadaan teknologi terkini, teknologi broadband, teknologi Wi-Fi yang menjadi pengikat, penghubung, yang menjadikan asas kepada konektiviti dan kehidupan ekonomi rakyat, iaitu signage Wi-Fi yang digubah begitu rupa menjadi logo pilihan untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, dan didokong oleh satu moto ataupun tema sambutan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Keluarga Malaysia. Dalam tempoh 2 minggu operasi yang berjalan daripada 1 Julai sehingga 13 Julai misalnya, lebih pada 100,000 penyiasatan dibuat di seluruh negara.
Dan yang satu kes yang terkini ialah tangkapan yang dibuat di Sungai Kolapis, Beluran, Sabah, di mana KPD NHEP Sabah yang dibantu oleh anggota Batalion ke-20 PGA telah berjaya merampas 9,690 kilogram minyak masak selain daripada 5,000 liter diesel yang kesemuanya berjumlah hampir 2 juta dari sebuah kapal yang cuba diseludup ke negara asing. Jenis kesalahan yang boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 tertakluk kepada barangan kawalan, menyorok, memusnahkan barang dengan tujuan mewujudkan kekurangan bekalan, menyimpan barang dengan niat pengelilingan, memiliki barang tanpa permit lesen yang sah, menjual melebihi harga kawalan dan had yang dibenarkan, meletakkan syarat jualan yang menyalahi undang-undang. Ingat, sekiranya anda tahu ada yang melanggar peraturan penjualan barangan kawalan, sila laporkan ke Izadu KPDN HEP di talian 019-279-4317 atau 019-8488-000. Ingat tahu? Mohon kepada kerjasama pihak-pihak pengilang dan juga pihak-pihak yang membuat pembungkusan ataupun repackers untuk memastikan kepatuhan 100% terhadap semua syarat-syarat yang telah dikenakan oleh Kementerian khususnya KPD dan HEP, dan sebarang pelanggaran akan dikenakan tindakan yang tegas. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya 1 minit boleh? Ya, sama-sama kita hayati prinsip rukun negara. 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ada lagi ke yang tak hafal prinsip rukun negara ni? Jom kita hayati. Rukun bermaksud dasar, tiang, asas atau sendi. Dalam maksud lain, rukun bermakna tenang dan tenteram. Tahukah anda, pengisytiharan rukun negara dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Pada 31 Ogos 1970, rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Apa akan berlaku sekiranya kita melanggar prinsip rukun negara? Akta hasutan serta beberapa peruntukan dalam kanun keseksaan adalah contohnya. Sama-sama kita menghayati dan amalkan prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama. #Demi Negara. Jumpa lagi. Teras perpaduan membentuk satu negara tanpa mengira. Ya, bersama saya secara langsung adalah Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim, Menteri Wilayah Persekutuan. Kita sedang berkongsi tentang cabaran data raya ni, pengkalan data ni. Tadi Datuk sedang menjelaskan tentang bagaimana ia datang daripada pelbagai agensi, pelbagai pihak untuk mendapat realiti sebenar. Tapi Datuk Seri, seperti yang ramai kenal, Datuk Seri punya pendekatan ni dia terus terobos sampai berkongsi nombor peribadi Datuk Seri. Dalam konteks nak melihat realiti yang ada ini, Datuk Seri. Contohnya di BKL, saya minta supaya mereka sudah ada pasukan tu, tapi dia tak sebut khusus. Di bawah Jabatan Unit Perancang Bandar, Jabatan Perancang Bandar tu, dia ada unit data, tapi saya nak khusus bagi perhatian unit data ni. Demikian juga Labuan, demikian juga Putrajaya dan kementerian sendiri. So unit yang ada sekarang ni kita namakan untuk tujuan tersebut unit pengkalan data, sebab kalau tidak kita hadapi masalah. Dan di BKL pula dia bukan saja data untuk ekonomi dan juga lain lagi, tapi dia data fasiliti bawah tanah. Kita ada longkang, kita ada Syabas, kita ada JP, semua pelbagai pihak buat macam-macam. Tina MB, Telekom buat macam-macam facilities.
tapi kita tak dapat data sepenuhnya berhubung dengan kehadiran banyak pihak ini, dan itu sebab kita buat perincian dan insyaAllah kita jangka kita dapat maklumat tentang fasiliti bawah tanah ni dalam jangka masa terdekat. Ini kita ada kompo daripada bulan Januari lagi. Dan untuk yang lain tu kita sedang uruskan, dan saya sendiri akan mempengusikan maklumat supaya maklumat yang kita dapat ni kita akan gunakan untuk membela rakyat. Kita setengah orang kata ini dah dapat banyak kali dan sebagainya, semua agensi datang bagi bantuan. Alhamdulillah. Jangan komplain apa. Bagi saya, kalau siapa yang sudah kita dah terlepas untuk bagi, kita tak apa. Sekarang orang kata ini rumah ni sampai macam supermarket penuh barang-barang makanan. Ya tak apalah, alhamdulillah lah. Jangan pikom semua tak kena ni. Apa yang kena? Saya kata bagi tahu. Kata dia ni dah dapat banyak kali, okey kita bagi kamu pula kata. Tapi kalau kerja komplain orang seolah kita yang terbaik, tak boleh. Bagi saya ialah yang sudah berlalu kita okey kita teruskan. Yang belum dapat kita bagi pembelaan. Itu caranya kita nak melihat pendekatan yang lebih orang kata yang lebih bermaya, yang lebih disukai. Kita tak nak ambil pendekatan yang orang tak gemar lah. Kita kena tahu dekat dunia sekarang adalah dunia di mana kehadiran orang lama, orang muda dan sebagainya, biarlah pendekatan itu pendekatan yang sama untuk capai matlamat. Jadi sebab angka itu penting. Angka kehadiran orang muda, angka kehadiran pengundi 18 tahun, angka kehadiran pengundi automatik sebagai contoh. Ini angka ini diperlukan dan kita perlu libat urus dengan mereka sebab pengundi auto dan juga orang muda ni kita kena perjelaskan kebenaran. Kadang-kadang kasihan kepada mereka. Mereka ni kadang-kadang digoda oleh orang yang menyampai maklumat yang salah dan mereka percaya. Itu betul sebab berlaku demonstrasi kecil di sana sini kerana orang ni percaya maklumat yang disampaikan itu betul. Padahal tidak ada maklumat yang paling betul, ialah yang disampaikan oleh kerajaan dengan izin Allah. Kerajaan sampaikan maklumat itu yang betul. TV ini ialah TV yang betul lah, sebab maklumat dia penuh. Tapi ada juga pihak lain yang kadang-kadang menyampaikan maklumat tak betul. Jadi saya bukan masing-masing cari makal lah kata nak sampaikan berita, tapi jangan sampai ke manipulasi angka. Jadi angka ni penting dan itu sebab semua sekali jabatan di BKR dan juga di kementerian semua mesti ada perkataan unit perangkaan tadi. Perangkaan tersebut supaya ada pegawai yang menguruskannya dan malah kita boleh ambil pegawai-pegawai sementara untuk mendapatkan maklumat. Maklumat ni dah ada nak kumpulkan. Betul. Tapi kadang-kadang maklumat ni setengah jabatan mungkin dia pertahankan maklumat dia lah. Tapi kalau menteri sendiri yang fungsikan semua jawatankuasa ini sudah pasti maklumat dapat dengan cepat. Ya, Datuk Seri, bila soal perkongsian data seperkara, tetapi saya kira ada juga Datuk Seri menyebut di sana sini itu soal penyelarasan proses. Itu antara kementerian dan itu juga perlu dilakukan. Bagaimana ini dilakukan dalam konteks miskin bandar ini? Kerana kita banyak menyebut tadi soal kebajikan, Jabatan Kebajikan, Baitul Mal, kemudian Kementerian KPDN HEP sehingga memungkinkan harga dapat RM8 ayam ni. Bila masa penyelarasan itu dibuat merentas kementerian ini, bagaimana itu boleh dibantu untuk menyegerakan, nak bagi proses tu smooth, lancar, Datuk Seri? Kita ada jawatankuasa khusus untuk tujuan tersebut dan kita ada jawatankuasa jihad yang difungsikan oleh Menteri Komunikasi dan saya ahli ya. Jadi saya dapat monitor tentang kedudukan harga barang dan sebagainya boleh tiap minggu lah sebab wilayah ini tempat tertumpunya rakyat Malaysia. Jadi saya nak kena bagi perhatian yang bersungguh-sungguh. Tapi penyelarasan di antara kementerian ini kerajaan dah buat. Cuma maklumat tu mungkin perlahan-lahan kita akan dapat. Dan DOSM sendiri sudah ada maklumatnya, tetapi bila kita nak gunakan untuk tujuan memberi memberi bantuan, membela rakyat ni, kita kena dapat maklumat yang sepenuhnya. Contohnya macam perangkan bahawa penduduk wilayah ni lebih kurang 1.7, 1.8 begitu. Tetapi kami melihat bahawa kehadirannya melebihi. Mungkin kalau kehadiran orang asing dan sebagainya mungkin sampai 25 juta. Jadi itu penting. Kita nak bagi
perhatian, dan ini unit perangkaan kita akan membuat head count. Kita bukan buat sampling lagi ya. Dan kita ada rangkaian kita di bawah tu, kita ada MPP, kita ada rangkaian semua. Malah di wilayah ni tiap-tiap parlimen kita ada pegawai kanan. Pegawai kanan di BKI yang duduk di parlimen. Bukan di parlimen yang berkenaan. Kita ada 13 parlimen. Di wilayah ni kita ada 11. So kita bagi perhatian. Semua benda ni saya tahu setengahnya ada kekurangan di sana sini. Kekurangan itu mesti dilaporkan. Okey. Dengan apa cara sekalipun, sama hantar nombor telefon kepada saya. Yang keduanya ialah kita boleh sampaikan maklumat itu melalui agensi dan sebagainya. Tapi yang terbaiknya, kalau benda itu penting, beritahu menteri lah, senang. Jadi menteri akan ambil tindakan serta-merta, dan malah semua pegawai-pegawai kita pun bersiap siaga untuk memberi pembelaan, pertolongan kepada rakyat. Tidak ada orang yang duduk diam. Saya macam contoh hujan turun kan. Hujan turun dah menimbulkan sedikit gelisah kepada saya. Sebab apa? Mesti kod banjir kilat. Kod banjir kilat. Jadi cepat saya telefon Datuk Bandar, saya telefon timbalan, saya telefon semua unit. Kami sudah bersiap siaga, Datuk. Hujan, saya kata hari ini kaji cuaca kata hujan lebat. Tiba-tiba hujan turun awal tau. Awal kaji cuaca tak menentu. Saya cepat-cepat telefon. Jadi sebagai contohnya, benda ni bagus dalam kehidupan saya sebab saya terpanggil untuk bagi perhatian yang serius. Tapi yang paling penting sekarang ni, hujan turun tu hak Allah Ta'ala. Tetapi yang paling penting ni ialah bagaimana air tu nak disalurkan dengan cepat. Biar longkang kita elok, tanah kita, bawah tanah yang kita tahu kita ada banyak saluran longkang besar bawah tanah tu. Kita nak kena ambil perhatian. Kita nak kena lawati dari masa ke semasa. Sebab semua ini akan pergi ke Sungai Kelang. Kalau Sungai Kelang dah terlampau lebih air, dia akan datang balik. Air itu datang balik menimbulkan banjir. Tapi semua ini kita dah ambil pelbagai pendekatan, jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Ini arahan kabinet supaya saya selesaikan serta-merta masalah banjir kilat. Alhamdulillah dalam jangka masa 3 bulan ini sudah ada pelbagai perkara yang kita buat untuk selesaikan masalah. Jadi kemiskinan bandar ni tak boleh bercakap dalam TV mana ni orang dengar, tak. Sekarang ni dia berjalan terus dan perhatian yang akan dia bagi khusus kepada apa yang saya telah sebutkan. Cumanya PPR kita dengan PA ni kita bagi kemudahan maintenance 200 lebih tu kepada semua. Walaupun kemiskinan yang telah dicatatkan 6,300, tapi kita 41,000 tu semua dapat. Termasuk yang rumah yang telah dijual 19,000 tu semua dapat. Maintenance fees. So untunglah orang Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur juga, orang Kuala Lumpur bukan orang Kuala Lumpur lah, saya rakyat Malaysia lah. Kadang-kadang orang marah saya kepada kenapa wilayah, sebab saya menteri wilayah. Jadi kita faham. Sudah pastilah benda ni akan dikembangkan ke pangkat lain. Datuk Seri tadi ada menyebut soal banjir. Saya akan kembali bersama banjir. Ini ada soalan yang spesifik. Tetapi saya nak bertanya sikit tentang jualan rakyat MyGrocer ni. Ini sesuatu agenda yang berterusan ataupun bertempoh untuk melihat realiti inflasi ni? Apa cerita panjangnya? MyGrocer ni bukan diperkenalkan di zaman saya. Saya meneruskan. Sebelum saya ni ialah Menteri Tan Sri Anwar Musa. Jadi saya meneruskan apa yang telah mereka rancangkan, dan kita dah ada peruntukan khas. Peruntukan ni ialah hak menteri lah untuk membelanjakan untuk rakyat. Tapi kita bagi perhatian kepada MyGrocer. MyGrocer ini ialah subsidi yang diberi kepada mereka dalam kategori miskin dan juga miskin tegar. Kita bagi kupon, dan contohnya harga ayam kurang RM3 dan sebagainya. Ini kita buat sekurang-kurangnya 2 kali seminggu di PPR yang telah kita kena pastilah. Hal ini bukan jangka pendek. Saya sendiri pun berterusan kesinambungan. Saya percaya kadang-kadang peruntukan di bawah kementerian tu, menteri berbelanja untuk membela rakyat. Tapi kita bagi khusus untuk MyGrocer.
Jadi itu sebab di wilayah ni tidak sepatutnya timbul keluh kesah tak cukup makanan dan sebagainya, sebab kita dah bagi bantuan yang tu. Dan saya pun nak kena ambil tahu kenapa happiness index ni KL yang tertinggi. Saya nak kena ambil yang tahu. paling bahagia di Malaysia. Yang paling bahagia di Malaysia. Mungkin site lah. Kita akan tengok bersama. Datuk Seri, berkait soal banjir ni, saya lihat debatnya sama ada perlu saliran tambahan lagi di bawah tanah, dan ada juga kritik yang mengatakan bahawa isunya banjir kilat ni adalah kerana perparitan dan juga saliran yang tidak dimaintain. Banyak sampah yang menyebabkan bahan tersumbat. Jadi apa jawapan balas Datuk Seri? Selepas kita berehat seketika, teruskan setia bersama kami. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Majlis Perumahan Mampu Milik Negara ataupun MPMMN diaktifkan semula. Majlis perumahan ini melihat keperluan rumah mampu milik di seluruh negara dengan turut melibatkan pihak kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, pemaju swasta, Bank Negara Malaysia serta badan-badan berkepentingan seperti Khazanah, Rehda dan Persatuan Pembeli Rumah ataupun HBA. Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lamping, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak. Menjaga kebersihan persekitaran. Mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul. Menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam, termasuk taska, tadika dan prasekolah. Kerajaan berharap sistem yang ada ini boleh berfungsi. Dan sekarang bila ada kelemahan dalam sistem, kita minta semua pihak memainkan peranan memperbaiki. Tapi kalau itu pun juga tidak berlaku, macam saya kata, kita tidak teragak-agak untuk review the whole system. Pada masa ini, kita masih yakin sistem yang ada itu boleh diteruskan. Cuma kelemahan-kelemahan itu kita perbaiki, penguatkuasaan kita pertingkatkan. Ya, bersama Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, saya tanyakan, ada yang mengkritik kata banjir kilat Kuala Lumpur ni ada idea soal nak bina takungan baru, tapi ada yang kata perlu dibereskan dulu soal perparitan dan saliran yang tersumbat ni. Itu puncanya. Apa jawapan balas, Datuk Seri? Terima kasih. Yang pertama sekali kita kena ingat pembersihan KL ni
kita dah bagi kepada Alam Flora. Kita swasta kan lah Alam Flora. Dan kita bayar 200 juta lebih setahun. Tetapi itu tak penting. Yang penting sekarang ni kalau berlaku apa-apa orang akan cari di BKL. Sekarang ni longkang tersumbat itu dah jadi nombor 2 sekarang ni. Sekarang bila air terlampau banyak, dia tak ada longkang tak tersumbat, tapi pergerakannya cukup kapasiti. Pergerakannya perlahan. Sebab semua tempat ni kita telah pasang pam. Ni pam yang automatik. Ada air dia akan isap. Yang keduanya semua tempat yang kita kena pasti dia longkang tersumbat, dia kita cuci. Tapi yang paling penting sekarang ni ialah kita ada longkang di atas tu, tapi kita kena tahu di bawah sana ada longkang yang lebih besar. Longkang yang lebih besar, setengah tempat tu kita boleh masuk kereta lah, besar longkang ni. Di bawah tanah dekat KL ni semua longkang besar, cuma air nak masuk ke longkang tu kadang-kadang perlahan. Maka di antara pendekatan yang kita ambil adalah untuk membina SAM, tempat yang air boleh masuk, ditakungkan sebelum dia masuk ke longkang. Ini semua kita dah ambil pendekatan. Kita kena pasti di antaranya ialah sekatannya oleh sebab sampah ataupun lalai lagi. Tetapi sekarang ni dia sampah tu bukan kerana sampah yang sudah ada di sana. Ini yang datang besar banjir. Dia datang besar banjir, dia hanyut bersama sungai dan sebagainya. Tetapi ini kita kena pasti kita dah selesaikan. Dan air limpahan daripada Sungai Kelang yang akan masuk ke KL tu, kita lihat beberapa tempat hotspot, kita bubuh guni pasir dulu. InsyaAllah kita sedang membuat tembok banjir. Jadi mencuci longkang tu InsyaAllah. Kalau dulu kita bagi Alam Flora buat sebulan sekali sebagai contoh, sekarang kita buat tiap-tiap minggu supaya memastikan supaya longkang ini tidak tersumbat. Dan longkang ini boleh kata semua okey. Cuma bila air datang dia bawa sampah tu masalah. Itu sebab kita letakkan orang di semua tempat. Dia bukan seluruh KL banjir, dia ada 25 hotspot. Hotspot ni kita kena pasti dan kita laksanakan. Ini jangka pendek, kita gunakan guni pasir, kita gunakan pam, kita gunakan orang. Pam ni adalah pam berskala besar, berkuasa besar dan juga yang berkuasa kecil. Itu pam. Kemudian jangka sederhananya kita nak bina kolam takungan. Ini dalam bentuk 30 kaki ke bawah gitu. Kolam dengan sederhana. Dan yang paling besar sekali ini adalah jangka panjang. Kita harus membina kolam bawah tanah. Ataupun storage air bawah tanah ni seperti yang buat di negara-negara lain lah. Singapura ada, Tokyo ada, Jepun, Bangkok ada, Seoul ada, Shanghai ada, Amsterdam, dan semua negara-negara ni mengambil pendekatan longkang bawah tanah di mana air itu dapat disalur dengan cepat. Jadi hujan turun, dia simpan sekejap, lepas itu disalurkan balik. Dan ini kita ambil pendekatan jangka panjang dan kita telah lantik perunding. Sudah pasti ianya akan menjadi kenyataan untuk memulakan kerja mungkin dalam setahun daripada sekarang lah. Tetapi jangka pendek, jangka sederhana ni berjalan terus. Jangka panjang ni untuk melihat bahawa Sungai Kelang harus mendapat sokongan iaitu dengan ada kolam bawah tanah. Dan mungkin ada juga orang cadangkan supaya dibinakan terowong sampai ke laut melalui Selangor dan sebagainya. Kita tahu bahawa kita buat dengan elok di KL ni, air ni akan melimpah ke Selangor. Jadi kita nak pastikan supaya pergerakan ke air ini biar terus ke laut dan tidak singgah di Selangor lah. Kalau tidak, Selangor pula yang kena. Selangor yang kena. Ini tak bagus lah itu. Itu sebab kerjasama dengan JPS supaya kita bersama dengan JPS untuk menyelesaikan masalah banjir. Terima kasih Datuk Seri kerana sejam bersama. Tadi dikatakan warga Kuala Lumpur ni warga yang bahagia berdasarkan indeks yang mutakhir ni. Jadi terima kasih kerana bersama menterinya pada waktu ini. Terima kasih kerana kesetiaan anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam muhibah.